apabila kita menyambut 50 tahun merdeka, saya rasa apa yang harus kita renungkan ialah apa yang diberikan kepada kita pada 31 Ogos 1957. Dan kita berikan perlembagaan. Dan tatkala Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan, beliau membaca apa yang dikenali sebagai Pemasyuran Kemerdekaan, suatu dokumen yang dilupakan, satu dokumen yang merupakan surat beranak kepada negara kita. Ada 3 perkara penting yang disebutkan dalam dokumen pemasyuran yang dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957. Yang pertamanya, bahawasanya kerana suatu perlembagaan bagi kerajaan persekutuan tanah lain telah ditentukan menjadi satu kanon yang muktamad baginya. Perlembagaan mengikut bahasanya ialah kanon muktamad. Yang keduanya, disebutkan bahawa tentang hak raja-raja, dan bahawasanya kerana perlembagaan persekutuan yang tersebut itu, maka ada disediakan syarat untuk menjaga hak-hak dan keutamaan duli-duli yang maha mulia raja-raja, serta hak-hak asasi dan kebebasan sekalian rakyat. Dan akhir sekali, Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan negara kita kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, serta berdasarkan kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa. Jadi apabila kita merayakan 50 tahun merdeka, kita harus ukur sejauh mana ada jurang antara hasrat ketika kemerdekaan diisytiharkan dengan realiti hari ini. Apabila timbul kontroversi lagu Negaraku, saya menghadapi situasi yang sama di dalam kontroversi filem Gubra. Ketika itu apa yang berlaku? Di dalam masyarakat Melayu dan masyarakat Islamnya ialah mereka mengipas suatu sentimen yang mengatakan ini adalah sebuah filem yang anti agama dan menghina agama Islam. Saya pergi ke panggung untuk menonton wayang. Kerana saya tidak mahu dipengaruhi oleh sentimen dalam surat khabar. Dan saya ingin menulis dan ingin mengulasnya. Kerana filem adalah satu kegiatan yang penting. Dan saya sebagai seorang liberal yang yakin dengan kebebasan berucap, kebebasan imajinasi, kebebasan berekspresi, kebebasan dalam pasaran, dan juga kerajaan terbatas, limited government, maka saya perlu menengok sendiri. Saya tak mahu dengar apa orang cakap. Dan saya membuat penghakiman saya sendiri. Dan saya mengatakan, inilah buat pertama kalinya satu filem Melayu yang dapat mengangkat isu keagamaan secara paling positif. Inilah filem Melayu yang paling Islamik sepanjang yang saya tengok. Jadi kawan-kawan saya kata ini angkat terlampau tinggi agaknya. Saya kata tidak. Saya katakan saya tidak tahu dari segi teknik perfilman. Tetapi saya katakan dari segi message dan juga konten, filem Gubra sudah jauh meninggalkan filem-filem Piramli. Saya anggap Negaraku adalah satu lagu yang sungguh patriotik. Kerana apa? Dia meletakkan hasrat bangsa ataupun negara di dalam latarnya, yaitu negaraku.
dan mengukurnya dalam liriknya itu realiti yang sebenarnya. Apa realiti sebenarnya? Hidup kita sentiasa dibayangi oleh polis, oleh mata yang melihat. Jadi kita tak ada privacy. Dan mata itu bukan surveillance ke arah penjenayah, tetapi surveillance misalnya terhadap kegiatan-kegiatan yang legitimate. Misalnya kami daripada Parti Pembangkang paling teruk kena surveillance. Apa isunya lagi? Isu ketidakcekapan pentadbiran awam. Ya, kalau kebetulan majoriti pentadbiran awam itu Melayu, ya, tidak cekap. Kita harus terima. Jadi dalam hal ini, saya menyeru rakan-rakan saya dalam parti politik, sama ada dalam UMNO, ataupun dalam PAS, ataupun dalam parti saya sendiri, Parti Keadilan, supaya jangan buat kenyataan sebelum dengar lagu. Ini bahaya. Ya, kalau kita harus konsisten. Dan kita harus konsisten dengan pendirian kita. Oleh itu saya agak gusar dengan kenyataan yang diberikan oleh Saudara Mahfuz Omar misalnya. Dan juga kenyataan Ustaz Ahmad Awang misalnya, yang keluar dalam Malaysia Kini dan juga Harakan Diri. Saya agak gusar. Kerana saya yakin bahawa mereka tidak mendengar lagu tersebut. Hanya mengutip pandangan dan menyatakan pandangan berdasarkan apa yang ada dalam surat khabar. Dan mereka ini diperangkap oleh media-media yang dikuasai oleh Barisan Nasional yang sengaja ingin menimbulkan rasa keresahan kaum supaya membolehkan mereka memainkan peranan divide and rule. Saya tidak setuju sepenuhnya dengan klip-klip tadi. Saya rasa terlalu sentimental. Kerana kita semuanya tidak selama-lamanya innocent child. Kalau ingin saya kutipkan hadis Nabi, kata-kata Nabi Muhammad mengatakan seorang anak-anak itu dilahirkan ibarat kain putih. Hanya bapaknya yang menjadikan dirinya Kristian ataupun Majusi ataupun Yahudi. Dalam konteks kita sini, kanak-kanak yang digambarkan oleh Puan Yasmin tadi ialah memang dia kain putih, tetapi gurunya, surat khabarnya, bapaknya, kakaknya menjadikan mereka itu resis dan juga ahli politik. Tak semua. Dalam setiap parti politik itu ada internal struggle, ya, ada perjuangan dalamannya untuk di dalam, kerana parti politik ini akhirnya yang menentukan ialah konstituensinya ataupun siapa yang mengundinya. Kalau yang akan mengundi itu yang dia percaya bahawa orang akan mengundi atas sentimen perkauman, kalaupun dia tidak perkauman tetapi dia akan ikut arus tersebut. That is dangerous. Itu bahaya. Ya. Oleh itu saya katakan bahawa dalam setiap parti politik itu ianya bergelut dalam perjuangan dalamannya itu sendiri, ya, ingin mempertahankan cita-citanya, idealismenya, ataupun ingin mengikut kehendak apa yang berlaku ketika itu yang dikipas oleh golongan-golongan tertentu. Negara kita, pemimpin negara, ahli politik, kerajaan atau pembangkang harus memikirkan ini. Sekiranya ada generasi muda merasakan cinta kepada negaranya, suatu cinta yang tidak berbalas, ini adalah suatu kegagalan yang sungguh besar di dalam pembinaan bangsa kita. Sekian, terima kasih.